Bayangkan Anda sedang menonton berita politik Malaysia. Tetapi bukan sekadar berita biasa. Ini berita penuh dengan kontroversi, pendedahan demi pendedahan dan watak-watak besar politik Sabah yang namanya disebut dalam skandal yang dikatakan paling besar dalam sejarah negeri itu. Jadi, jom kita kupas, mari kita ulas isu panas ini dengan nada yang santai, tapi jangan silap, ini topik yang cukup serius dan penuh dengan tanda tanya. Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Kisah ini bermula apabila ahli perniagaan Albert Tay bangkit lagi dengan satu kenyataan yang pedas. Beliau mempersoalkan tindakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang dikatakan terlalu cepat memberi reaksi apabila muncul video terbaru yang membabitkan timbalan Ketua Menteri Sabah merangkap Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kustar Jeffrey Kitingan. Apa yang pelik menurut Albert apabila dia sebelum ini mendedahkan video lain yang kononnya melibatkan 9 pemimpin gabungan rakyat Sabah GRS termasuk 8 adun dan speaker Dun Sabah Kadzim Yahya, Anwar langsung tidak menunjukkan respon sepantas ini. Macam ada double standard. Untuk tambah drama, 2 daripada individu yang didakwa dalam siri pendedahan Albert Tay itu memang sudah pun dibawa ke mahkamah bersama-sama dia sendiri. Tetapi status 6 lagi adun dan seorang speaker itu masih lagi kabur, masih lagi senyap, tidak ada tindakan yang jelas. Albert siap hentam dengan berkata, apa sebenarnya yang Anwar sudah buat sepanjang tahun ini? Beliau menuduh Anwar lagi seolah-olah menutup mata, berpura-pura tidak nampak dan cuba mengelak daripada ambil tindakan pada nama-nama besar yang telah disebut. Tetapi, apabila nama Jeffrey Kitingan timbul, tiba-tiba Anwar menjadi aktif, menjadi pantas, menjadi prihatin. Itu yang membuatkan Albert Tay muskil dan terus menyindir Anwar. Adakah sebab Kitingan ini memang sudah lama berselisih dengan Anwar? Jadi apabila ada peluang mau menekan Kitingan, Anwar terus mengambil peluang. Kalau betul begitu, kata Albert Tay, ini bukan soal keadilan lagi. Ini adalah soal politik ugut-mengugut dan tawar-menawar kuasa. Albert siap memberi amaran keras. Jangan jadikan pendedahan dia sebagai alat politik. Jangan jadikan ia sebagai bahan untuk rundingan ataupun mengugut pemimpin di Sabah. Kerana kalau itu yang berlaku, rakyat Sabah yang akan jadi mangsa. Lebih menarik lagi, Albert Tay sebelum ini sudah pun mengumumkan yang beliau akan mengambil langkah luar biasa untuk mendapatkan keadilan. Dan dalam kenyataan terbarunya, beliau mengulang lagi bagaimana Anwar bulan lepas sendiri menolak dakwaannya terhadap 6 adun itu dengan alasan kononnya ia sekadar kabar angin. Tetapi Albert Tay melawan balik. Katanya lagi itu adalah penghinaan kepada bukti yang dia telah serahkan. Dan kalau betul pun dianggap kabar angin, macam mana pula dengan dokumen yang lebih 300 muka surat, jejak wang, rekod bank, dokumen rasmi dan lokasi-lokasi spesifik yang katanya sudah dia serahkan kepada SPRM. Itu bukan sembang kosong, kawan-kawan. Itu adalah bukti fizikal, hitam putih yang tidak boleh dinafikan. Yang buat lagi panas, Albert berkata dia rasa kelakar apabila melihat Ketua Menteri Sabah Haji Jinor duduk sebelah Anwar ketika Anwar berucap di Sabah baru-baru ini tentang isu rasuah. Ingat, Haji Ji ini adalah pengerusi GRS dan adun-adun dalam GRS lah yang disebut oleh Albert sebelum ini yang kononnya terlibat dalam skandal rasuah terbesar di Sabah. Bayangkan, semasa Anwar dengan penuh semangat berikrar tidak akan memaafkan rasuah, orang yang partinya terpalit sama ada duduk betul-betul di sebelah beliau. Ironi ini memang cukup besar. Anwar dalam ucapan itu berkata, SPRM sudah bertindak atas berita baru mengenai pemimpin Sabah yang sedang disiasat. Walaupun tidak menyebut nama, semua orang boleh meneka yang dia maksudkan itu adalah Jeffrey Kitingan. Sebab Jeffrey Kitingan baru-baru ini disoal SPRM selepas dakwaan Albert bahwa beliau menerima 1,78 juta ringgit. Sekarang mari kita buka pula persoalan kontroversi. Kenapa reaksi Anwar begitu berbeza? Adakah benar wujud selective prosecution dalam politik Malaysia, di mana tindakan hanya diambil pada individu tertentu bergantung kepada siapa musuh politik semasa?
Kalau bukti sudah ada lebih setahun dengan dokumen setebal 300 muka surat, kenapa kes adun-adun lain masih lagi tidak bergerak? Adakah mereka benar-benar kebal undang-undang seperti yang dituduh oleh Albert? Ataupun ada tangan-tangan gaib yang cuba melindungi mereka kerana kepentingan politik? Lebih mendalam lagi, kita kena tanya, kalau benar dakwaan Albert ini betul, adakah Anwar sedang menggunakan isu Jeffrey Kitingan sebagai alat untuk menekan Sabah menjelang PRN17? Ingat, Sabah sekarang menjadi medan kuasa besar kerana semua parti mahu mendominasi dan GRS sendiri bukanlah blok politik yang stabil. Kitingan dengan rekod politiknya yang penuh liku itu selalu tukar poros, selalu membuat perhitungan sendiri, memang dilihat sebagai kingmaker di Sabah. Jadi kalau Jeffrey Kitingan boleh ditekan melalui isu ini, siapa yang akan dapat untung paling besar? Sudah tentulah pihak yang mahu melemahkan STAR dan mungkin juga GRS dari dalam. Dan jangan lupa, dalam politik Malaysia, isu rasuah memang selalu menjadi senjata politik. Lihat saja kes sebelum ini. Apabila dekat dengan pilihan raya, tiba-tiba banyak kes yang timbul. Tetapi selepas pilihan raya, ada yang senyap begitu sahaja. Jadi soalan besarnya, adakah kes Jeffrey Kitingan ini juga akan senyap selepas PRN Sabah nanti? Ataupun ia betul-betul akan sampai ke mahkamah dan bongkar semua yang berlaku? Kalau kita imbas balik, kes pendedahan rasuah Sabah ini sebenarnya sudah berlarutan lama sudah. Banyak kali nama besar disebut tetapi tindakan hanya separuh jalan. Rakyat pun mula hilang percaya sebab nampak seolah-olah undang-undang hanya bergerak apabila ada kepentingan politik. Bila musuh, cepat sangat tindakan diambil, tetapi apabila kawan ataupun sekutu, tiba-tiba senyap sunyi. Jadi disinilah penonton perlu fikir. Adakah sistem kita benar-benar adil? Ataupun kita hanya menjadi saksi permainan kuasa yang menjadikan rasuah sebagai senjata politik? Kalau benarlah begitu, siapa sebenarnya yang dikhianati? Bukan individu politik, tetapi rakyat Sabah, rakyat Malaysia keseluruhannya. So, saya ingin tinggalkan satu persoalan besar kepada anda semua. Adakah anda percaya pendedahan Albert Tay ini akan benar-benar membuka pintu keadilan? Ataupun ia akan berakhir menjadi satu lagi episod politik Malaysia penuh dengan retorik, penuh dengan janji, tetapi akhirnya hilang begitu saja selepas agenda kuasa selesai? Inilah kontroversi yang perlu kita bincang bersama. Adakah ini tentang keadilan ataupun sekadar wayang politik? Dan yang paling penting, sampai bila rakyat Sabah perlu menjadi mangsa dalam permainan kuasa yang tidak ada kesudahan ini? Kalau anda rasa isu ini perlu dibongkar habis-habisan, jangan lupa komen pandangan anda di ruangan komen di bawah. Adakah Anwar benar-benar serius tentang perang untuk melawan rasuah ataupun hanya memilih sasaran mengikut kepentingan politik? Nah, oleh itu, kawan-kawan, kalau belum subscribe, tekan butang subscribe dan share video ini supaya lebih ramai yang tahu apa yang sedang berlaku di Sabah. Dan jangan lupa macam biasa, pesanan penaja pada hari ini. Politik Malaysia tidak pernah sunyi daripada drama, tetapi kita sebagai rakyat wajib menjadi penilai yang sebenar. Baiklah kawan-kawan, terima kasih kerana telah bersama-sama kami sehingga ke penghujung video kali ini. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya. Stay tune semua. Sekian, terima kasih.